Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat tengah hari pada hari Jumaat. InsyaAllah lagi sikit je kita nak menghabiskan bulan Februari pada tahun ni kan. So, siapa dah masuk kita punya live ni, tolong like and tolong share. Ajak ke kawan yang masing-masing, masing lagi tak tahu kan. Apa yang kita nak cerita pada tengah hari ni. Okey. Okay, saya buka jap Facebook nak tengok siapa yang dah masuk kita punya sesi live tengah hari ni. Okay. Siapa dah masuk ni boleh komen. Boleh komen tengah buat apa, tengah makan ke, tengah masak ke, mana tahu ada yang tengah masak kan. Naina UK Perdana. Waalaikumsalam. Puan tengah buat apa? Tengah buat apa puan? Apa khabar? Sihat ke hari ni? Okey, sementara saya mulakan kan kita punya sesi cakap discussion. Kita tunggu lagi supaya ramai yang masuk kita punya sesi live. Okey, sebelum ni kita dah buat beberapa sesi live Umar Faidek Chit Chat pada pukul 2.30 petang. So, mulai hari ni kita nak tukar pula waktu siaran kita pada pukul 12 tengah hari. Sebab kita tahu mungkin waktu pukul 12 hingga pukul 1 tu waktu ramai yang rehat kan, so boleh santai-santai sambil-sambil makan, sambil-sambil rehatkan diri, boleh tengok kita punya sesi live ni. Orang cakap apa nak rehatkan minda kan, sambil-sambil santai tengok kita punya live pada tengah hari ni, insyaAllah. Okey puan, dah masuk ni boleh share kita punya live ni supaya ramai yang tahu kan, supaya lebih ramai yang tahu tentang kita punya sesi discussion yang bakal kita bincangkan sebentar lagi. Okey, hari ni saya seorang-seorang je. Okey, sebab Puan Ain dia kurang sihat. So kita doakan semoga Kak Ain bertambah sihat, sekeluarga kan. InsyaAllah. Sebab memang lately ni memang kita kena berjaga-jaga lah kan. Bukan lately je. Sebelum ni pun memang dah dalam 2 tahun kita hadapi wabak COVID-19. So memang kita kena berjaga-jaga. Tak kisahlah kat mana pun jaga SOP dengan baik. Okey. Siapa dah masuk ni? Okey, puan tengah buat apa? Puan Narina UK Perdana tu dekat sini. Tak ada nama, so saya panggil Narina UK Perdana. Puan tengah buat apa? Tengah makan ke? Hai Puan Siti Nuzulaika, apa khabar? Dah makan ke puan? Tengah buat apa? Tengah masak ke? Tengah makan ke? Tengah melayan anak ke kan? Sambil-sambil kita tengah hari ni kan, atau tengah makan, buka je kita punya live ni santai-santai. Sebab kita just nak share sedikit perkongsian kan, just santai-santai je supaya kita tambah ilmu berkaitan dengan kita punya aromaterapi, insyaAllah. Puan Siti Zulaika boleh komen tak tengah buat apa? Saya lupa nak tanya, dengar tak suara saya? Kalau dengar suara saya boleh komen dengar. So saya tahu yang anda semua dengar suara saya, insyaAllah. Okey. Puan Siti Zulaika boleh komen tengah makan ke? Atau tengah masak ke? Boleh komen. So Puan Siti Zulaika boleh like, boleh share pada kawan-kawan semua. Okey. Saya tengok dalam ni tak center. Saya centerkan dulu diri saya. Okey. Boleh like kita punya Facebook. Okey, boleh share supaya ramai yang lebih tahu berkenaan kita punya Umar Faidek Chit Chat. Okey. So siapa yang tak tahu nak share link tu, buka kita punya live ni, tekan butang share ataupun copy link tu, ada button setting dia, then share pada kawan-kawan, boleh update status kat WhatsApp kan, supaya ramai yang tahu berkenaan dengan Umar Faidek Chit Chat. So kita santai-santai je petang ni. Tu Kak Ain ada menyapa kat komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ain, apa khabar? Semoga bertambah baik, insyaAllah. Oh, Puan Siti Zulaika, dengar kat office tunggu masa nak lunch. Puan Zulaika, sambil-sambil kita waktu lunch ni kan kita santai-santai dengar kan, just buka supaya tahu boleh ajak kawan sebelah tu kan sekali dengar. So
agar ramai yang tahu berkenaan manfaat aromaterapi yang bakal kita discuss sekejap je lagi kan. Okay. Okay, dah ada beberapa orang masuk. So saya pun kita nak buang masa kan. Mungkin ada yang waktu break sekejap dan nak buat kerja lagi. So saya nak start lah kan. Kita punya sesi perbincangan, insyaAllah. Kita pun, saya nak ada cakap interaktif kan. Sambil saya share something. Anda boleh komen, boleh share pengalaman ataupun apa-apalah. So saya boleh baca kat komen ni agar ramai agar orang lain pun tahu kan apa yang anda share, feedback ke, tak kisahlah apa-apa kan. So kita just interaktif pada tengah hari ni kan. Okay puan, siapa yang tengah masuk ni, baru masuk, tolong like and share pada kawan-kawan, pada sahabat-sahabat kita, pada group family, pada group kawasan kan, pada status WhatsApp ke, IG ke, Facebook, share supaya ramai yang tahu berkenaan dengan kita punya manfaat aromaterapi yang bakal kita bincangkan sekejap je lagi kan. Okay. So puan, kita dah tengok dah berapa orang masuk. So kita tak nak buang masa kan. Tak nak buang masa dan tak nak macam mungkin ada orang lain tengah lunch dan nak dengar nak cepat. So saya nak start lah insyaAllah kan. So yang masih mau masuk ni just like and share pada kawan, pada kawan-kawan kan. Okay. So topik yang bakal kita discuss pada tengah ini adalah berkenaan dengan aromaterapi. Siapa yang tahu tajuk mungkin boleh komen kan, supaya saya ada interaktif lah dengan puan ataupun dengan yang tengah tengok kita punya live ni kan. Okay, so kita nak cerita berkenaan dengan topik wanita. Biasa tengah hari ni mungkin kaum lelaki dia tengah busy nak mempersiapkan diri untuk pergi solat Jumaat. So kita kaum wanita ni, biasa kita akan suka satu topik yang menarik lah orang cakap. Apa kita cerita adalah berkenaan dengan aroma rose terapi buat wanita. Okay, mungkin yang tengah tengok ni mungkin ramai yang orang cakap wanita sih, saya pun wanita kan. Orang kata pun wanita, daripada wanita kepada wanita, macam tu. So insyaAllah kita nak cerita apa berkenaan dengan keistimewaan aroma rose ataupun rose essential oil ni yang menjadi terapi buat wanita. Okay, untuk saya, untuk anda kan. Okay, insyaAllah. So, tahu tak, bakal beberapa hari je lagi ataupun cakap next month, 8 Mac, kita akan menyambut Hari Wanita Sedunia. So, topik yang kita bincang ni ada mengenalah dengan Hari Wanita Sedunia yang bakal kita sambut tidak lama lagi kan. So, orang cakap, kenapa ada Hari Wanita Sedunia ni? Kenapa tak ada Hari Lelaki Sedunia? Pelik tak Tapi nampak tak macam wanita ni adalah makhluk unik kan. Ciptaan Tuhan yang Allah jadikan kita ni unik. Penuh emosi, penuh perasaan kan. So, memang sebab itulah orang cakap peran wanita ni besar kan dalam orang cakap tanggungjawab sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai dalam masyarakat, sebagai orang cakap dia punya sumbangan dia dalam pembangunan ekonomi negara. So peranan wanita ni sangat-sangatlah diperlukan kan. Macam tu. Puan Diana Mazi, Assalamualaikum. Puan Diana boleh like dan share kita punya Facebook live ni kan, agar ramai yang tahulah kita punya topik yang bakal kita bincangkan pada hari Jumaat tengah hari ni kan. InsyaAllah. Puan Diana ni setiap minggu dia memang akan tengok kita punya live kita ni, dia support kan. Terima kasih Puan Diana. Puan Diana boleh share, boleh like kan, supaya ramai yang tahu berkenaan kita punya sesi live pada tengah hari. Mungkin sebelum ni ramai yang ingat pukul 2.30 kan, tapi kita dah tukar mulai hari ni, kita tukar 12.30 hari. Sebab kita tahu mungkin ada yang tengah lunch kan, so kita nak santai-santai. InsyaAllah. Okay, saya sambung berkenaan dengan kita punya apa yang saya discuss, apa yang saya cakap introduce saya tadi kan. Memang wanita ni cakap siap ada Hari Wanita Sedunia. Memang kipanan wanita ni sangat-sangat diperlukan dalam cakap dalam keperluan kita punya seharian kan, daripada ekonomi keluarga, daripada cakap peranan seorang isteri, peranan seorang ibu. So wanita ni memang cakap dia gaib. Sebab tu adanya cakap minyak tertentu yang
minyak tertentu yang kita kat Narina sini formulasikan untuk khas untuk wanita. Mungkin ada yang tahu ataupun yang baru tengok tak tahu kan. Nanti kita akan cerita lebih detail berkenaan manfaat rose ni. Kenapa dia menjadi terapi buat wanita di luar sana ataupun saya sendiri kan sebagai wanita. Okey, kita just santai-santai kan. Memang kalau wanita ni emosi dia macam kalau saya sendiri pun sebagai wanita memang kita lah, tak kisahlah saya ke mungkin anda sendiri pun ada pengalaman kan, orang cakap emosi tak stabil kan. Kadang-kadang kita tak tahu sebab apa emosi tak stabil. Kadang-kadang rasa sedih yang kita tak sangka, tiba-tiba kita rasa sedih tapi kita tak tahu sebab apa. Sebab itulah wanita adalah makhluk yang unik, makhluk yang penuh perasaan. Dengan bilanya ada perasaan, bilanya ada penuh emosi, sebab itulah dia boleh mendidik anak, boleh mengandung boleh mengasuh mengajar anak. Sebab itulah dia ada penuh emosi. Sebab tu wanita dijadikan makhluk yang Allah jadikan penuh emosi kan. Okey, so bila macam wanita ni kan peranan dia sangat besar. Contohnya macam wanita berkerjaya kan, seorang doktor ataupun cikgu kan, dia perlu seimbangkan antara dia punya tugas di rumah, melayan anak-anak, melayan suami kan. So then bila datang kerja dia perlu seimbangkan emosi dia untuk kerja. Kadang-kadang memang benda tu nak seimbangkan dia agak susah. Kadang-kadang bila balik daripada kerja, pulang ke rumah melayan anak, mungkin orang cakap masalah ke office kan terbawa-bawa, atau masalah di sekolah terbawa-bawa kan. Sebab tu wanita ni cabaran dia adalah emosi yang kurang stabil. So bila kita nak bawa orang cakap karakter sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri ataupun sebagai seorang panas wanita pekerjaya ni di office ataupun di sekolah ataupun institusi pendidikan, memang kita perlukan emosi yang stabil. Tapi ini adalah cabaran terbesar wanita. Sebab tu macam di Narina sini kita ikhtiar kan, kita macam formulasikan ada satu blended essential oil yang bakal saya ceritakan nanti. Kita formulasikan khas untuk nak bagi wanita ni tenang, nak bagi wanita ni macam aman, damai, bahagia. So sebab tu dia boleh menjalankan tanggungjawab dia pada anak, kepada suami, kepada masyarakat, kepada tempat dia bekerja dengan baik kan, dengan seimbang lah, cakap yang balance kan emosi dia. Sebab tu penting. Okey, Mama Yanti pun masuk. Mama Yanti, salam Jumaat Mama Yanti, tengah buat apa? Okey, kita sambung lagi kan. So, bila kita nak, cakap seorang wanita nak seimbangkan emosi kita ni kan, memang perlulah kita nak seimbangkan antara segi mental kita, daripada segi emosi kita, fizik kita pun perlu sihat, pemakanan kita perlu terjaga, spiritual kita pun, hubungan kita dengan Tuhan pun perlu seimbangkan. Antara semuanya orang cakap jasmani, emosi, intelektual, itu semua berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi kan, perlu seimbang. Sebab tu nak jadi wanita ni sangat-sangat orang cakap ilmu tu perlu. Bila kita ada ilmu yang betul, sebab tu kita pun terlalu membawa emosi kan. Itu sangat betul lah. So siapa yang tengah tak kita punya ni boleh komen, mungkin ada pengalaman kan, emosi tak stabil lah. Lepas tu mungkin yang macam kita ada anak-anak ataupun kita ada adik-beradik, ada kakak, ada kakak kan, ada anak-anak kan. Mungkin kat sini ada adik-beradik yang dia mungkin ataupun kita sendiri mengalami orang cakap emosi tak seimbang, terutamanya ketika kita datang haid. Wanita kan datang haid, datang bulan orang cakap. Time tu lah emosi tak stabil kan. Time tu lah macam masa nak marah kan. Sebab tu pentingnya untuk kita ada terapi ataupun orang cakap ada bantuan lah, orang cakap bantuan untuk kita kekal tenang. Okey, tengok Puan Diana ada komen. Saya suyu masa penuh masa, macam-macam emosi ada. Betul Puan Diana kan. Saya sendiri pun orang cakap dah bulan baru kahwin kan. So memang kadang kita sesuaikan diri kita dengan pasangan kita. Sebab sebenarnya kita hidup seorang kan, sebagai seorang wanita kan, tiba-tiba single kan, tiba-tiba kita berkahwin dengan seorang lelaki. Memang orang cakap kadang pasangan kita perlu faham kita punya emosi. Sebab itulah wanita memang perlu jaga emosi. Okey, so saya teruskan lagi. Okey, dan sebelum saya masuklah berkenaan dengan kita punya aroma rose kan. Sebab tu
macam memang betul saya cakap tadi, kita perlu ada batuan terapi daripada segi aroma terapi, dan kita perlu seimbangkan juga kita punya hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang bila kita tak berzikir ataupun kita kurang berzikir kan, itu pun salah satu sebab kita tak tenang. Sebab Tuhan pun ada cakap kan, Allah ada cakap dalam Al-Quran, dia kata dengan mengingatiku hati akan menjadi tenang. Bukan sahaja orang cakap kita kena ambil makanan seimbang, kita perlukan aromaterapi, kita perlukan apa, daripada segi spiritual pun kita perlu seimbang juga, kena jaga kan. Itu penting lah. Okey, so kita nak masuk sesi perbincangan kita yang lebih mendalam lah. Kita nak cakap berkenaan aroma ros. Kenapa aroma ros ni, bunga ros, dia menjadi terapi buat wanita? Okey, mungkin lah, saya rasa ramai dah tahu kan, kita ada kat Narina sini ada formulasi yang orang cakap diformulasikan oleh certified kita, certified professional aromatherapist kat Aries ni. Dia formulasikan khas untuk wanita, iaitu Rose Love. Okey, so dalam Rose Love ni kita ada beberapa essential oil yang memang premium kita adunkan dalam satu Rose Love. Kita ada bergamot, kita ada grapefruit, dan kita ada lavender, kita ada minyak rose ni ataupun rose essential oil yang kita adunkan dalam satu Rose Love. Tahu tak sebenarnya bila dalam saya baca dalam beberapa kajian kan, rose essential oil ni dia adalah minyak yang orang cakap antara minyak minyak pati yang mahal, sangat-sangat mahal. Memang bila comparekan dengan harga pun harga dia agak mahal, sebab dia punya untuk dapatkan 1 kilo essential oil minyak pati rose ni, dia perlukan beberapa tan, berapa tan, maksudnya beberapa kilo bunga rose untuk dapatkan 1 kilo minyak. Sangat banyak. Sebab tu dia punya harga kat pasaran mahal. Tapi di Narina sini kita formulasikan dalam satu botol ni, kita kita formulatekan dengan harga yang berpatutan supaya kat luar sana dia mampu beli kan, insya-Allah kan. Okey, Puan Diana, Rose Love dah jadi BFF dah. Betul Puan Diana, guys. Siapa wanita sana memang, kat wanita yang luar sana ataupun yang penggemar produk Narina, dia tahu Rose Love ni adalah salah satu cakap minyak yang memang wanita perlukan, sangat-sangat perlukan. So saya akan cerita kenapa wanita perlukan essential oil Rose Love ataupun kita spesifikkan, kita cerita berkenaan dengan minyak pati rose. Okey, biasanya wanita ni kan, macam saya sebut tadi lah, emosi tak stabil ataupun golongan muda ataupun dewasa, dia ada masalah tidak teratur ataupun segugut time ketika datang bulan kan. So bila datang bulan ni emosi tak stabil tu yang kadang boleh bawa gaduh dengan sekeliling kan, dengan adik-beradik sini ataupun dengan suami kan, sebab kita punya time kita tengah sakit. So macam mungkin kita tak faham, mungkin tak tahu nak handle kita punya emosi time tu kan. Sebab tu yang penting kita tahu ataupun kita cari bantuan semua jadi untuk kita orang cakap membantu untuk meredakan kesakitan kita alami tu kan. Okey. Dan dalam saya nak cerita sebelum saya masuk poin-poin penting berkenaan manfaat keistimewaan minyak rose ni adalah dalam satu kajian lah, Ibnu Sina, saintis pertama yang buktikan bahawa dalam dia punya satu jurnal yang disyairkan, nama jurnal tu adalah Nature Product Communication, dia ceritakan ataupun dia elaborate yang dia mengatakan bahawa Ibnu Sina adalah saintis pertama yang menyatakan bahawa minyak pati rose ni didapati untuk menenangkan hati, menguatkan memori ingatan, mencerdaskan otak dan menguatkan tumbuh. Dia punya dalam finding yang dia dapat lah, Ibnu Sina dapat ni. So kita pun ada cari kita pun terus membaca jurnal-jurnal lain kan. So saya kami sendiri di Narina memang kita simpulkan dan kita highlightkan keistimewaan, 4 keistimewaan yang bakal kita ceritakan. Okey. Puan Zaza baru masuk. Assalamualaikum Puan Zaza. Puan Zaza suka sangat dengan EO Rose Love. Memang tenang je bila diffuse. Betul Puan Zaza kan. Memang tenang je kan. Sebab dia punya bau haruman rose. Kita just letak beberapa titik je, tak payah banyak. Dan bau dia memang grounding, senang je, memang tersebar kan. Satu rumah tu bau dia tahan lama kan. Okey, saya nak terus pergi pada keistimewaan pertama minyak rose ni ataupun rose essential oil. Kita spesifikkan untuk satu
minyak rose lah ataupun satu essential oil dalam rose leaf ni. Pertama adalah minyak rose ni dia bantu untuk menstabilkan emosi dan memberi ketenangan kepada orang yang wanita yang deep inhale ataupun diffuse kat ruang tamu menggunakan atau sonic diffuser kan, ataupun dengan cara macam mana pun kan, janji kita dapat manfaat essential oil ni kan. Okey, sebab macam wanita kan, saya cakap pada awal perbincangan kita tadi kan, dia memerlukan emosi yang stabil untuk dia kekal tenang kan. Bila kita emosi tak stabil, of course dia akan bagi kesan tidak tenang lah pada diri kita sebagai wanita kan. Sebab tu akan ada rasa marah kan, mudah marah bila emosi tak stabil ni. Sebab tu pentingnya dengan bantuan minyak rose ni bantu untuk bagi ketenangan pada para wanita. Okey. Dan sebab apa rose essential oil ni dia bantu? Sebabnya dalam minyak rose ni dia ada komponen aktif citronellon dan geniol. Dia punya komponen aktif lebih kurang je macam lavender dan genium. Bila minyak rose ni dia dalam kategori flower essential oil kan, ataupun dia acid daripada dalam kategori minyak-minyak. Contoh macam ada citrus, lemon, grapefruit, bergamot kan. Tapi kini rose ni dalam kategori flower kan. So dia punya komponen aktif lebih kurang macam genium, macam lavender, dia ada citronellon dan geniol. Okay, yang bantu sebab fungsi dia adalah dalam komponen aktif ni dia ada fungsi anti-depressant, anti-depress, dia ada fungsi anti-anxiety, fungsi-fungsi ni lah yang bantu untuk memberi ketenangan pada wanita tu. So dia akan hantar signal kan pada kita punya otak kan, atau kita punya brain, tu yang bagi kita ketenangan bila kita deep inhale ataupun kita diffuse kat kita punya ruang rumah kan, ataupun ruang kerja kita. Sebab tu pentingnya bila seorang wanita tak stabil, kita cari ikhtiar ataupun kita sambil kita zikir tu, kita diffuse essential oil rose leaf kan. So insya-Allah dia bantu. Okey. So siapa yang tengok kita punya live ni, boleh komen, boleh bagi feedback kan, boleh share pengalaman anda kan. InsyaAllah saya bacakanlah supaya orang lain pun boleh tahu berkenaan apa yang anda tulis kan. InsyaAllah saya bacakan. Okey, nombor 2, minyak rose ni juga dia bantu untuk melegakan ketidakselesaan semasa datang haid. Untuk wanita kan, wanita ni terutamanya lah orang dewasa ataupun golongan ataupun wanita muda ataupun remaja kan, kadang masalah haid ni memang mostly lah. Macam adik ipar saya sendiri pun dia ada masalah segugut kan. Itu yang menyebabkan kadang emosi tak stabil kan. Pentingnya lah untuk sebagai wanita, sebab bila kita segugut ni ataupun kita rasa sakit kan waktu datang haid ataupun kita punya period, kita punya datang bulan tu tak stabil, tu yang menyebabkan kadang emosi kita mengganggu. Sebab benda tu ada berkaitan dengan kita punya sistem hormon dalam badan. Orang cakap sistem hormon kita tak stabil, tu yang menyebabkan adanya masalah-masalah seperti yang saya beritahu pada awal kan. Kita ada masalah segugut, tidak teratur, emosi tak stabil, itu adalah berkaitan dengan hormon. So minyak pati rose ni dengan fungsinya ada komponen aktif citronellon dengan geniol ni, dia bantu dengan adanya aktiviti analgesik dan anti-inflammatory ataupun anti radang. So bila yang ada segugut ni, dia bantu dengan analgesik dan anti radang ni lah, bantu untuk melegakan kesakitan yang dialami oleh seseorang kan. Itu yang pentingnya. Dia dalam minyak pati rose ni dia ada fungsi, dia saya nak sebut, saya kena sebut, memang pelik sikit bunyi dia, tapi dia adanya fungsi amnigago. Amnigago ni lah dia bantu untuk melancarkan darah haid. Bila kita dapati daripada beberapa kajian orang buat ataupun research buat, dia lebih tahu minyak pati rose ni ada fungsi amnigago yang bantu untuk melancarkan darah haid. Sebab tu bila kita kita lancarkan rose leaf ni, ramai yang bagi feedback memang ada yang masalah segugut, ada masalah yang haid tak teratur. Alhamdulillah dia ikhtiar menggunakan rose leaf ataupun spesifik kita sebutkan minyak pati rose ni, dia bantu untuk melancarkan haid ataupun bantu meredakan masalah segugut yang dialami. Itu yang perlulah supaya macam ramai yang tahu kan. Kenapa bukan kita formulasikan ni untuk menjual, tak, tapi kita bantu untuk menyelesaikan masalah wanita di luar sana kan. Itu yang pentingnya.
Puan Diana dia ada bagi feedback kan. Saya segugut teruk agak tapi bila diffuse rose leaf lupa terus fikir sakit tu. Betul Puan Diana, sebab adanya orang cakap komponen aktif ni yang memang ada aktiviti analgesik dan anti radang ni yang bantu untuk macam melegakan ketidakseksaan semasa haid. Sebab tu rose leaf ataupun minyak patirus ni bermanfaat untuk wanita kan. Awak jadikan kan tumbuh-tumbuhan di dunia ni sebagai yang cakap bantuan semua jadi buat manusia lah, ataupun terutamanya untuk wanita minyak patirus ni kan. Okey. Dan nombor 3, apa keistimewaan minyak patirus ni? Minyak patirus ni dia bantu untuk mendapatkan kulit yang sihat. Kulit yang sihat dan menaikkan si wajah seseorang kan. Mungkin macam ada yang tahulah kan, ataupun tak tahu, banyaknya produk yang dijual minyak ros. Bukan minyak ros, dia jual air ros. Maksudnya dia jual produk tu khas untuk nak air ros tu just bagi sembuhan pada muka kan, ataupun dijadikan sebagai face mist. Macam Kak Nainas ni, memang kita pun ada ajar ataupun kita ada kosak kan. Bila kita guna rose ni, kita boleh jadikan sebagai face mist. Face mist ni yang kita just letak kat air semburan dalam 30ml. Kita letaklah dalam 3 titik hingga 3 titik macam tu kan. 1 hingga 3 titik. Letak je berapa ni je. Lepas tu sembuhkan waktu start pagi atau sebelum tidur. InsyaAllah kulit kita akan glowing. Sebabnya ada apa? Sebabnya adanya manfaat estrogen. Estrogen lah yang orang cakap menaikkan si wajah seseorang dengan ada pada komponen aktif tadilah yang saya ceritakan tadi awal tadi, citronellon dan geraniol. So sebab tu lah ada juga yang bagi feedback kan pada kita, dijadikan face me, dia letak je. So memang sangat jimat. Bukan boleh diffuse sahaja, bukan boleh di inhale, kita boleh jadikan face me. So dalam rose leaf ni memang orang cakap formulasi khas untuk para wanita di luar sana. Okay, then mungkin ada yang masalah jerawat kan. Dia ada masalah jerawat. Nak tahu tak sebenarnya masalah jerawat ni disebabkan oleh bakteria. So dalam komponen aktif minyak ros ni pun dia ada fungsi antibakteria, antimikrobia yang bantu untuk mengecutkan, orang cakap bantu untuk mengelakkan daripada pertumbuhan jerawat. Ataupun bila jerawat tu tengah orang cakap tengah baru tumbuh, kita ikhtiarlah guna rose leaf. Just cairkan dia, dilutekan dia dengan minyak carrier oil atau minyak pembawa, then sapukan sedikit pada kulit ataupun kita punya wajah ni. InsyaAllah dia bantu untuk untuk meredakan jerawat, pertumbuhan jerawat tu. InsyaAllah kita ikhtiar kan. Bila sebab kita percaya, macam saya sendiri pun sebab saya membaca, saya percaya benda tu. Sebab itu adalah kajian manusia daripada diorang buat case study, diorang buat research. So benda tu diorang share dalam mereka share dalam jurnal. So kita sebagai pembaca ni just ambil highlight, ambil note, dan kita cerita pada orang lain kan, supaya benda ni bermanfaat untuk kegunaan, terutamanya kegunaan wanita kan. Okay, saya tak komen. Ayat Syamiza mau masuk. Okay, ayat boleh share kan, boleh like and boleh share pada kawan kan, pada kawan-kawan, pada family kan, supaya ramai yang tahu berkenaan kenapa aroma rose menjadi terapi buat wanita. Kita saya dah beritahu 3 poin tadi. First, saya ada cerita, saya ada share berkenaan keistimewaan aroma rose ni bantu untuk kita tenang, dan kita ada cerita berkenaan dia bantu untuk menyelesaikan ketidakselesaan semasa haid. Dan nombor 3, saya ada highlightkan berkenaan dengan untuk menaikkan si wajah. So nombor 4 adalah ini mungkin macam orang cakap kenapa nak cerita berkenaan ni, tapi sebenarnya sangat penting. Sebab kadang-kadang dalam rumah tangga kan, dalam rumah tangga, benda ni adalah salah satu punca menjadi masalah untuk suami isteri. So minyak patirus ni dalam beberapa kajian dia ada beritahu, selain daripada orang cakap ilang-ilang kan, daripada vanilla essential oil, dia ada fungsi aphrodisiac. Macam itulah dia punya bunyi kan. Saya kalau spelling English ni saya kena tanya orang kan, ataupun saya kena check betul-betul. So aphrodisiac ni lah dia bantu untuk macam merangsang seksual seorang wanita untuk keinginan bersama. So benda ni memang orang cakap macam apa cerita ni bersama-sama, tapi benda ni sangat penting. Sebab itulah kita beritahu, sebab dalam minyak patirus ni dia bantu untuk meningkatkan seksual seorang wanita. So just ikhtiar je. Mungkin ada yang macam masalah rumah tangga,
just cari ikhtiar menggunakan minyak patirus ataupun kita dah adukkan dalam satu formulasi rose leaf. InsyaAllah dia bantu untuk kebahagiaan suami isteri. So dalam bulan ni sendiri pun, dalam bulan Februari kat Narina sendiri memang kita ada buat kempen Save Wanderlust, di mana kita memang showkan untuk golongan yang sudah berkahwin ataupun yang baru berkahwin, yang mungkin anda ni tengah tengok ni yang tengah cari hadiah, mungkin esok nak pergi kundi kahwin kan, sebab dah start cuti sekolah, mungkin dah banyak kundi kahwin, dia nak cari hadiah apa yang boleh untuk hadiah kepada kawan-kawan, sahabat baik kita atau keluarga kita kan. So apa salahnya kita hadiahkan Save Wanderlust, ada dapat rose leaf, ada dapat dik masa. So dik masa ni khas untuk suami dan rose leaf untuk seorang wanita, seorang isteri ataupun wanita. Memang lain-lain tapi dia banyak manfaat. Just share je kita punya live pada tengah hari ni, insya-Allah. Mungkin sahabat kita tahu tu, dia tahu kenapa rose leaf ni penting untuk cakap ketenangan atau kebahagiaan seorang wanita. Okey. Okey. Oh, sekejap je dah 12.30 dah saya cakap setengah jam kan. Memang masa sangat menceburi diri kita kan. So Suhada Muhammad nak pergi kenduri kahwin. Bila tu Suhada Muhammad? Esok ke? Okey. Okey, so saya dah cakap berkenaan dengan 4 poin penting yang kita highlightkan pada hari ni kan. So tak payah nak risau kenapa macam mana nak cari minyak patirus tak payah risau sebab kita dah formulasikan satu Narina rose leaf. So dalam Narina rose leaf ni kita ada lavender, kita ada minyak patirus, kita ada grapefruit, kita ada bergamot. So dalam kesinambungan flower oil dan citrus oil ni dia orang cakap bau dia pun grounding, bau dia sweet. So siapa yang mungkin yang tengah tengok kita punya ni, ada yang pengalaman gunakan diffuse essential oil rose leaf ni, memang tahu, memang bau dia adalah tenang, sweet kan. So memang kita show kepada kita punya, kita kosat pada kita punya pengguna pun, just letak berapa titik je. Dia beza dengan minyak patir lain. Bila rose leaf ni just letak berapa titik dia dah pekat. So nak bagi dia, mungkin yang suka diffuse just bau mild kan, so letaklah beberapa titik je, kurangkan. InsyaAllah manfaat tu akan sampai pada anda. Ataupun lebih senang, just deep inhale, jangan letak 1 titik dengan 2 titik, just deep inhale, insyaAllah dapat manfaat daripada aroma minyak patirus tu ataupun rose leaf. Okay. So mungkin ada sekarang ni yang tengah makan kan, dah habis makan ke, tahu tengok saya punya live ni dah habis makan kan, dah nak sambung buat kerja. Okay, insyaAllah saya minta maaf kalau sesi bincang saya ni ataupun sesi discussion kita pada tengah hari ni kan, dalam awam Fadik Cik ni mungkin ada saya tersilap kata ataupun mungkin mengurus perasaan anda. Saya minta maaf. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa InsyaAllah next week dengan tajuk yang cakap lagi menarik. So kita doakanlah sesiapa yang sekarang ni mungkin tengah menghadapi ujian kan, tengah ada satu keluarga ataupun ada serta keluarga kita, adik-adik kita ataupun sahabat kita yang mungkin tengah kuarantin kan, disebabkan COVID-19 ni dengan orang cakap virus Omicron yang mudah tersebar kan. Tapi insyaAllah kita ikhtiar cari sesuatu yang cakap bantu untuk meredakan kesakitan kita. So satu-satunya adalah menggunakan essential oil. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Anda pun yang sihat ni, doakan sama-sama untuk kawan kita yang sedang sakit. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi next week akan datang dalam waktu yang sama pukul 12.30 hari dengan tajuk yang lagi menarik. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.